Assalamualaikum dan selamat belajar anak-anak. Bertemu lagi kita dalam siri pembelajaran pada hari ini. Hari ini anak-anak bersama dengan Ustazah Siti Rohani binti Hashim. Topik pembelajaran kita hari ini ialah pelajaran sirah tahun 4, tajuk Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ustazah nak cerita tentang mukjizat Rasulullah, mari sama-sama kita fahamkan dulu pengertian mukjizat. Mukjizat dari segi bahasa ialah yang melemahkan. Dari segi istilah, perkara luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Bahagian mukjizat pula, mukjizat terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, mukjizat hissi. Yang kedua, mukjizat maknawi. Mukjizat hissi ialah mukjizat yang dapat dilihat dengan mata kasar. Manakala mukjizat maknawi pula, mukjizat yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar tetapi boleh difahami dengan menggunakan akal fikiran. Contoh mukjizat hissi, air keluar dari jari jemari Rasulullah. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, peristiwa ini berlaku ketika Rasulullah dan para sahabat dalam perjalanan pulang dari Hudaybiyah. Mereka kekurangan bekalan air. Mereka tidak mendapatkan air kecuali sedikit untuk Rasulullah minum dan berwuduk. Selepas itu, mereka berebut-rebut untuk mendapatkan baki air tersebut. Melihat keadaan itu, Rasulullah bersabda, "Apakah yang terjadi kepada kalian?" Mereka menjawab, "Kami tidak memiliki air untuk berwuduk." Kemudian Rasulullah meletakkan tangan baginda di sebuah bekas, lalu air memancar dari jari jemari baginda. Maka para sahabat dapat berwuduk dengan air tersebut. Contoh yang kedua, bulan terbelah dua. Diriwayatkan oleh Saidina Ibnu Abbas, peristiwa ini berlaku pada tahun ke-9 Rasulullah menjadi Rasul. Beberapa orang kafir Quraisy datang menemui Rasulullah dan meminta baginda membuktikan kenabian dengan membelah bulan menjadi dua bahagian. Kemudian baginda bersabda kepada mereka, "Sekiranya aku dapat lakukan seperti yang kamu minta, adakah kamu akan beriman?" Mereka menjawab, "Wahai Muhammad, kami akan beriman." Pada malam itu, mereka berkumpul dan Rasulullah pun berdoa kepada Allah. Allah telah memakbulkan permintaan Rasulullah, maka terbelahlah bulan kepada dua bahagian. Yang sebelahnya diletakkan di Bukit Qubash dan yang sebelah lagi diletakkan di atas Bukit Qan'an. Kemudian Rasulullah terus bersabda, "Saksikanlah wahai kaumku." Namun mereka berkata, "Ini adalah sihir." Begitulah anak-anak sikap orang kafir yang tetap ingkar walaupun telah diperlihatkan kepada mereka akan bukti yang jelas dan nyata. Contoh yang ketiga, melambatkan matahari terbenam. Selepas berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah menceritakan tentang peristiwa tersebut kepada kaumnya. Kaum musyrikin Mekah tidak mempercayainya dan menuduh baginda seorang penipu. Mereka meminta baginda memberitahu pada mereka tentang apa yang baginda lihat dalam perjalanan pulang dari Baitul Maqdis ke Mekah. Rasulullah menyatakan pada mereka ada satu kabilah Arab yang lengkap dengan barang sedang dalam perjalanan pulang ke Mekah dan akan sampai sebelum matahari terbenam. Hari semakin lewat, namun kabilah tersebut belum tiba. Baginda berasa bimbang dan berdoa kepada Allah supaya memperlambatkan matahari terbenam. Maka berlakulah peristiwa matahari lambat terbenam sehingga kabilah tersebut sampai.
Seterusnya, Ustazah akan ceritakan pula tentang mukjizat maknawi. Contoh mukjizat maknawi ialah Al-Quran. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Rasulullah yang diturunkan secara beransur-ansur selama 23 tahun, iaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Al-Quran mula diturunkan pada 17 Ramadan di Gua Hira dalam bahasa Arab. Al-Quran mengandungi 114 surah terkandung dalam 30 juzuk. Anak-anak, kita wajib beriman dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup. Dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapat ganjaran pahala dan juga memperoleh ketenangan jiwa. Mukjizat manawi seterusnya, Isra' dan Mi'raj. Apa itu Isra' dan Mi'raj? Isra' dari segi bahasa, perjalanan pada waktu malam. Dari segi istilah, perjalanan Rasulullah pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Apa itu Mi'raj? Mi'raj dari segi bahasa, naik ke atas. Dari segi istilah, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ditemani malaikat Jibril ke Sidratul Muntaha. Bila berlakunya Isra'? Isra' berlaku pada 27 Rejab tahun ke-10 kenabian. Tahun ini juga dinamakan Tahun Duka Cita. Tahun Duka Cita ini diberikan sebabnya Rasulullah kehilangan dua insan tercinta, iaitu isterinya Sayyidatina Khadijah dan bapa saudaranya Abu Talib. Allah telah menghadiahkan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini untuk menggembirakan hati Rasulullah. Alhamdulillah, hari ini kita telah belajar tentang mukjizat Nabi Muhammad. Kesimpulannya, sebagai umat Islam, kita diharamkan mempelajari atau mengamalkan ilmu sihir. Kita hendaklah beriman kepada Rasul dan membenarkan segala ajaran yang dibawa oleh Rasul. Teruskan pembelajaran anak-anak di mana-mana sahaja kerana menuntut ilmu satu kewajipan pada kita sebagai seorang Muslim. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.